Salam sejahtera anda semua untuk cerita di Sobat Berita. Selain pada kita melihat dan juga memberi tumpuan kepada apa yang berlaku di sidang Dewan Rakyat, iaitu bagi mesyuarat kedua Dewan Rakyat Penggal kelima hari kedua hari ini, sudah pastinya ada perkara-perkara lain yang saya ingin bawakan kepada anda untuk kita melihat pada sisi khususnya kita bercakap tentang masyarakat pasca pandemik ataupun menuju kepada fasa endemik. Yang ingin saya bawakan kepada anda ialah melihat kepada kesejahteraan komuniti, kerana baru-baru ini lebih kurang dalam tempoh dalam seminggu ataupun 2 minggu yang lepas kita dikejutkan dengan beberapa insiden daripada pelakuan ataupun kes-kes yang dikaitkan dengan kes menghina agama. Ini kalau boleh saya nak bawakan kepada anda artikel yang kalau boleh saya nak tunjukkan artikel di Sinar Harian rakan kami yang mana menyatakan tiada kompromi pelakuan hina agama dan juga provokasi pemusuhan kerana kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang pelakuan atau tindakan menghina agama yang mana mampu mencetuskan provokasi serta pemusuhan dalam kalangan masyarakat di negara ini. Ini dipetik daripada apa yang disebutkan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuk yang mana menegaskan sebarang perbuatan menghina agama akan dikenakan tindakan tegas sekaligus akan dihadapkan ke muka pengadilan. Laporan lanjut anda boleh terus berujuk dan juga mendapatkan artikel berikut di platform Sinar Harian. Untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan Dr. Hazli Zakaria. Dr. Hazli adalah Presiden Persatuan Sekretari Malaysia. Dr. Hazli juga adalah pakar sekretari daripada Al-Minda. Assalamualaikum Dr. Hazli. Waalaikumsalam, Fauzi. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Dr. Aziz, sebelum kita nak melihat kepada beberapa insiden dan juga kes yang membabitkan insiden menghina agama, mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan ada kenyataan yang dikeluarkan khususnya melihat kepada ataupun yang mengaitkan insiden-insiden seperti ini, seperti rasa kecewa dan juga putus asa hadapi masalah hidup adalah antara punca mereka menghina agama Islam. Ini saya petik daripada apa yang disebutkan oleh Esko Hal Ehwal Agama Islam Pengguna dan juga Industrial Khas Selangor Muhammad Zawi Ahmad Mughini. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan. Adakah kesihatan mental adalah punca sebenarnya kalau kita melihat kepada isu dan juga insiden menghina agama baru-baru ini? Okey. Selalunya kan apabila ada satu benda yang tidak baik, benda yang di luar daripada kebiasaan, mereka yang ada masalah mental lah yang dipersalahkan. Kesian kan? Sebenarnya Fauzi, mereka yang ada masalah mental ataupun yang ada penyakit mental, mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang sebegini sebenarnya. Mereka tidak akan melakukan sesuatu tanpa mereka itu ada provokasi. Contohnya, tak ada trigger kan? Dan mereka yang ada masalah kesihatan mental yang tak sihat, contohnya itu stres, tertekan, mereka masih lagi ada pertimbangan. Mereka masih lagi boleh membezakan sesuatu di luar batasan. Semua orang tahu kan, adalah tidak wajar dan tidak patut untuk kita menghina agama apapun, melakukan sesuatu di luar maksudnya kita mengatakan sesuatu tidak baik tentang culture, budaya sesuatu bangsa, itu adalah sesuatu yang kita tahu tidak akan kita lepasi batasan itu. Jadi apabila seseorang itu sudah ada masalah dari segi pemikirannya, masalah dari segi melakukan pertimbangan, kita akan tanya, apakah punca ataupun sebabnya mereka ada masalah pertimbangan itu? Adakah sengaja ada niat tertentu dan apa motifnya, ataupun disebabkan mereka sudah tidak boleh membezakan di mana antara realiti ataupun sesuatu yang disebabkan oleh gangguan yang mereka sudah tidak ada lagi kewarasan itu. Jadi kita kena lihat apakah yang seseorang itu melakukan itu, ada apa motifnya, apa tujuannya. Dalam kes ini kan bila kita lihat video yang itu, dan saya tidak tahu sebabnya kita tidak berjumpa dengan orang itu, tetapi secara daripada luar, daripada jauh, saya boleh kata tengok isu-isu kontennya, konten yang lama, konten yang bukanlah satu benda yang kita baru. Cuma dia tahu menggunakan agama itu untuk mendapat perhatian supaya apa yang sedang dihadapi itu, apa yang tak puas hati, apa yang kemarahan itu dapat didengar oleh semua. Jadi ada unsur-unsur mendapat perhatian kan di situ untuk sesuatu yang sudah lama yang mereka simpan.
Jadi menyebabkan mereka tekanan. Walaupun bagi tertekan macam mana pun, kita tahu kita tidak patut apa? Patut bertindak sebegitu. Dan bagi saya, orang sebegini kita kena pastikan dapatkan pemeriksaan. Kerana apa? Nak pastikan mereka ini sebenarnya tidak ada penyakit mental. Kerana mereka yang ada penyakit mental tidak akan melakukan tanpa ada dalam situasi tertentu yang mereka orang cakap apa, trigger ataupun dicetuskan untuk mereka bertindak sebegitu. Dalam perkataan lain, mereka yang ada penyakit mental, kesalahan mental, mereka tu orang yang baik-baik dia sebenarnya, dan mereka lakukan itu disebabkan oleh gejala yang mereka tak dapat kawal. Dalam kes ini kita tanya, mampu tak mereka kawal perbuatan mereka itu? Kalau mereka mampu, kenapa mereka lakukan? Dan apakah motif dan apakah tujuannya? Itulah yang kita kena periksa dahulu, dapatkan pemeriksaan. Kemungkinan besar bagi saya bukannya sakit mental, tetapi ada masalah, sesuatu yang kita boleh bezakan, sama ada personality yang tidak baik, sama ada mereka ini ada dalam kategori psikopat, sociopath, ataupun mereka yang tidak boleh mengikuti apa yang sepatutnya sebagai manusia yang sepatutnya. Dalam arti kata lain, mereka ini bukannya mad, tapi is a bad person maybe. Tapi apa pun, pakai pemeriksaan dahulu. Hazli, doktor berpandangan ini bukan ataupun isunya bukan berkaitan dengan kesihatan mental, lebih kepada masalah personality bagi individu tersebut. Mungkin Dan ada motif yang kita tidak pasti apa sebenarnya. okey, mungkin pada waktu ini sebagai seorang pakar psikiatri juga, bagaimana kita nak tahu orang yang ataupun individu yang mempunyai masalah ataupun yang mengalami gejala kesihatan mental, kerana ia bukanlah semudah apabila ada individu yang melakukan provokasi, kita boleh katakan oh dia ada masalah kesihatan mental. Jadi macam mana boleh kita fahami tentang kesihatan mental itu, bagaimana boleh kita tafsirkan? Soalan yang amat baik. Memang untuk memberi diagnosis kita perlu berjumpa pakar doktor psikiatri ya. Tetapi untuk sedar sama ada mereka itu sudah menunjukkan gejala ataupun tanda-tanda mereka menghadapi penyakit mental ataupun kesadaran mental, kita dapat sedar kerana apa? Berlaku perubahan dari segi tingkah laku, pemikiran, cara mereka kawal emosi. Kita sudah sedar benda itu dan mereka selalunya berlaku secara perlahan-lahan. Cuma mereka yang ada masalah itu pandai untuk mereka sembunyikan supaya tidak dapat dikesan oleh orang sekeliling, ahli keluarga yang rapat. Kerana mereka yang ada gejala itu, mereka akan cuba tak nak bagi orang tahu. Tetapi kalau mereka menunjukkan di social media, maknanya kita question balik, adakah mereka itu sebenarnya ada gejala yang mereka tidak selesa. Kenapa? Stigma masih lagi kuat. Sebenarnya orang sekeliling juga sudah dapat sedar berlaku perubahan dari segi tingkah laku, emosi dan cara mereka berfikir. Cuma apa? Cuma selalunya kita kaitkan perubahan itu dengan faktor-faktor lain, alasan lain. Biasalah, dia ni baru kan kena buang kerja, sebab itulah dia jadi macam tu. Dia sembunyi dalam bilik sebab dia malu, kan baru saja dia berat badan dia berkurang sebab dia malu. Itu jadi kita sedar berlaku perubahan itu tapi meletakkan alasan-alasan yang lain. Yalah dia tu badan dia panas ni, dia ni yalah baru balik kena hujan, dia minum air suam, padahal tak pergi cek pun dia sebenarnya dah kena ada COVID kot. Sama juga kita sebenarnya sudah sedar berlaku perubahan kepada ahli keluarga kita, sahabat kita, cuma kita meletakkan penjelasan itu kepada faktor-faktor yang lain. Kerana apa? Stigma, malu, dan yang selalunya yang kita boleh gunakan sebagai penanda yang mereka ini sudah mungkin sudah ada masalah dan sudah sampai pada tahap penyakit apabila berlaku masalah dari segi fungsi kehidupan seharian, penurunan daripada kemampuan untuk berfungsi seperti sebelumnya. Itu yang kita lihat sebagai apa?
pekerja, pelajar, suami, isteri, anak. Jadi kita kena lihat ada tak berlaku perubahan. Kalau ada, secara tempoh yang berterusan, tolonglah dapatkan pemeriksaan dan pengesahan. Jangan malu, jangan takut. Kerana kita boleh bezakan sama ada orang itu betul-betul ada masalah ataupun tidak. Kita boleh bezakan, Fauzi, orang tu gila ke, buat-buat gila ke, gila-gila. Boleh, datanglah jumpa. Doktor, mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan bagaimana kita nak mengurus ataupun nak membantu mereka yang mempunyai masalah kecelaruan personaliti dan juga gangguan emosi. Selain pada kita bercakap tentang kesalahan ataupun masalah kesihatan mental ini, supaya akhirnya kita nak hidup secara harmoni, kan, kita nak hidup secara aman dan dan juga secara damai. Bagaimana kita nak membantu setidak-tidaknya mereka yang berhadapan dengan masalah kecelaruan emosi dan juga personaliti ni? Betul. Apa yang kita perlu buat adalah kita memberi peluang untuk kita mendengar apa yang mahu disampaikan kepada kita. Tanya dahulu. Jangan terus nak memberi nasihat, nak memberi cadangan. Dengar dulu dan kita faham. Dan jangan kita kata, ni dah macam orang, kau ni dah ada ni, kau dah ada ni. Sebab kita tak nak mereka fikir yang mereka ini itu ada masalah. Sampai disahkan oleh mereka yang betul-betul boleh membuatkan pengesahan dari segi diagnosis, kan. Tetapi apa yang kita perlu berbincang dengan mereka, tengok dahulu mereka boleh sebab bila boleh kawal perasaan marah mereka, contohnya tidak sensitif dengan apa yang berlaku, dan boleh maintainkan mereka, boleh stabilize kan, masih lagi boleh pergi bekerja overtime, dia masih boleh lakukan. Jadi kita highlightkan dari segi itu, dan kita nak cuba faham apa yang boleh berlaku, dan kita kata mungkin sesuatu yang kita boleh periksa dahulu. Maksudnya kita tidak meletakkan seseolah ada sesuatu yang tidak kena, yang salah, tetapi kita kata kenapa kenapa tidak sama dengan seperti dahulu? Apa kesalahannya untuk kita dapat tahu dan boleh lakukan sesuatu. Lagi cepat kita dapatkan membantu mereka ini untuk mendapatkan pengesahan daripada mereka yang boleh melakukan pemeriksaan itu, lagi bagus. Dan kita pula janganlah membuat menakut-nakutkan mereka, dan kadang-kadang kan kita bawa berjumpa, dapatkan temujanji, pergi jumpa mereka. Contohnya kan, kalau pada peringkat awal kita dapat pergi berjumpa, tak perlulah kita berjumpa dengan doktor semata-mata, kan, itu pada peringkat awal. Tetapi contohnya ketua jabatan, kita punya rakan sekerja yang kita boleh berkongsi dan tidak terus melabelkan mereka ini ada masalah mental, penyakit mental, sebelum kita mendengar terlebih dahulu. Dan kalau boleh, berjumpalah dengan doktor, kalau contoh doktor di klinik kesihatan, dan pastikan tidak ada faktor fizikal yang menyumbang juga. Dan kita tengok juga, maksudnya untuk proses untuk kita membantu ini bukan hanya kepada doktor, Kementerian Kesihatan, hospital, klinik. Semua daripada kita ada keupayaan untuk membantu dengan apa? Mendengar, dan jangan terlalu cepat untuk nak melabelkan, menambahkan lagi stigma kepada mereka yang betul-betul memerlukan bantuan. Ya, dan mereka yang mencari perhatian pun perlu diperiksa juga. Itu pun entah ada masalah yang boleh dibantu, tidaklah semestinya kena makan ubat, kan. Okey, baik. Terima kasih Dr. Hazli Zakaria. Dr. Hazli adalah Presiden Persatuan Psikiatri Malaysia. Dr. Hazli adalah juga pakar psikiatri di Al-Amindah yang mana berkongsi pandangan melihat kepada beberapa insiden ataupun kes menghina agama yang dilaporkan dalam tempoh kebelakangan ini, dan seperti apa yang dimaklumkan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, tiada kompromi untuk pelakuan hina agama dan juga provokasi permusuhan. Baik, cerita berehat seketika, kembali lagi selepas ini.